Okey, hai semua, selamat pagi. Jadi untuk hari ini kita masih dalam bab 6 iaitu sudut dan tangen bagi bulatan. Okey, masih lagi dalam subtopik yang pertama kita iaitu 6.1 sudut pada lilitan dan sudut pusat yang dicangkum oleh suatu lengkuk. Okey. Sekarang kita akan lihat sedikit imbas kembali tentang apa yang kamu dah belajar minggu lepas. Okey, kita dah tahu bahawa untuk setiap sudut pada lilitan bulatan yang dicangkum oleh lengkuk yang sama besar adalah sama besar. Yang mana, okey, menggunakan lengkuk PQ, okey, kita dapat menghasilkan satu sudut PRQ yang mana sudut PRQ adalah sama dengan sudut PSQ dan juga sudut PTQ. Okey, itu ciri yang pertama. Sekarang kita lihat kepada ciri yang kedua. Okey, sudut-sudut pada lilitan bulatan. Okey, bila kita ada lengkuk yang sama panjang, kita akan dapat saiz sudut yang sama besar. Okey, sebagai contoh, kita ada lengkuk PQ yang mana panjang lengkuk PQ adalah sama dengan panjang lengkuk SU. Okey, kalau kita lihat di sini, kalau kita PQ adalah sama dengan SU, yang mana ianya akan menghasilkan, okey, bila kita jadikan dia satu lukisan yang bersudut, PRQ akan sama dengan STU. Okey, ini yang kita dah belajar minggu lepas. Okey, harap kamu masih ingat sebab ini adalah ciri-ciri yang paling utama dan paling mudah sekali dalam topik yang kita belajar sekarang. Okey, sekarang kita lihat kepada yang seterusnya. Soalan untuk hari ini. Okey, kalau tak silap cikgu, kita ada 3 soalan. Okey, jadi soalan pertama yang kita akan cuba untuk tentusahkan. Okay. Adakah sudut-sudut pada lilitan bulatan yang dicangkum oleh lengkuk yang sama panjang adalah sama besar? Dan adakah sudut-sudut pada lilitan bulatan tersebut berkadaran dengan panjang lengkuk yang dicangkum? Maksudnya, kalau tadi kita dah tahu, kalau panjang lengkuk tu sama, maka saiz sudut bagi lengkuk tersebut yang mencangkumi lilitan bulatan akan jadi sama. Okay, sekarang ni kita nak tahu, contoh kita ada panjang lengkuk, saiz dia 10 cm. Adakah ianya berkadaran dengan saiz lengkuk 2 cm? Seperti itulah. Okay, kita akan tengok contoh untuk faham dengan lebih mudah. Berkadaran ni maksud dia, contoh kita ada 2 cm. Kadaran dia 2, 4, 6, 8, 10 dan seterusnya. Okey, dia sama ada 2 kali ganda, 3 kali ganda, 4 kali ganda, seperti itulah. Okey, kita lihat contoh yang pertama. Okey, kita lihat. Okey, sekarang apa yang cikgu akan buat? Okey, pada satu titik, okey, sekarang kita ada satu titik putih di sini. Okey, sekarang apa yang cikgu nak buat? Cikgu akan gunakan jangka lukis cikgu. Pada titik ini, cikgu akan lukiskan satu bulatan, okey, yang berjejari 5 cm. Okey, lengkap. Ini adalah kita punya satu bulatan yang berdiameter 5 cm dan ini adalah pusat bulatan kita. Okey, apa yang kita nak buat sekarang? Okey. Tukar color. Pilih satu bahagian pada lilitan bulatan. Oh, kita nak 5 cm. Okey, sekarang kita jangan ubah kita punya jangka lukis. Kamu boleh cuba sendiri di rumah. Okey,
cikgu tunjukkan di sini. Kalau kamu masih tak percaya dengan apa yang cikgu lukis secara online ni kan. Okey, di atas komputer. Okey, kita buat satu. Okey, kemudian pada titik ini kita akan buat satu. Kita akan buat jangan ubah kita punya ni jangan ubah. Cikgu adjust sikit dia punya angle. Okey, 2. Okay, kalau kamu lukis sendiri menggunakan pensel, jangka lukis, jangka sudut, dia lebih mudah lah. So, sekarang ni kita tak boleh, cikgu tak boleh terangkan secara atas kertas. Sebab kita sekarang ni semua ni tengah online. Okay. Okay, kalau kamu perasan, sekarang ni kita nak kembali semula ke tempat yang mula-mula sekali kita lukis tadi. Okay, iaitu di sini. Okay. Kamu akan dapatkan satu lukisan. Okay, ada satu lukisan yang mempunyai 1, 2, 3, 4, 5, 6 tanda. Okay, apa yang kamu perlu, cikgu nak tunjukkan. Sekarang cikgu gunakan color kuning. Kalau cikgu ada satu lukisan, sinilah. Okey. Yang mana menggabungkan, okey. Sebenarnya yang kita buat tadi, ini lengkok ini berukuran 5 cm mengikut kita punya jangka sudut tadilah yang kita dah ukur. Sebenarnya ini adalah 5 cm. Ini adalah ukuran dia 5 cm. Sama seperti yang lain, ini pun 5, ini 5, ini 5, dan ini 5 dan ini pun 5. Okay. Sekarang kita buat satu sudut. Okay, kita ada satu lukisan. Okay, ini adalah P. Okay, ini Q dan ini R. Okay, yang mana sudut PQR ini cikgu letakkan sebagai 15 darjah. Okey. Ini yang pertama. Kemudian kita ada satu lagi sudut. Okey, tadi kita tahu kan kalau kita gunakan satu bahagian yang sama, kalau kita buat satu lagi garisan di sini, kita akan dapat sudut yang sama, betul? Okey, sini kita akan dapat sudut yang sama iaitu 15 darjah. Okey. Ini cikgu letak S. Sekarang apa yang cikgu nak buktikan pada kamu? Apa yang jadi? Okey. Apa yang jadi kalau ini 1, maknanya lengkok kita 5 cm. Sekarang cikgu nak tunjukkan kita ada satu, lain color. Kita tukar color. Kita tukar hijau. Oops. Okay. Kita ada satu sudut baru yang menggunakan lengkok sebesar 10 cm. Okey. Sekarang kita ada satu warna kuning yang menggunakan lengkok 5 cm dan satu lengkok warna hijau menggunakan lengkok 10 cm. Okey, apa yang kita nak buat di sini? Menggunakan jangka sudut. Okey, menggunakan jangka sudut, kita kirakan, okey, tadi cikgu dah bagi contoh. Itu cuma contoh sahaja. Kalau
kita ada satu sudut, sini 15 saja. Kalau kita ada satu lagi sudut menggunakan lengkok 5 cm juga, kita akan dapat ukuran yang sama. Sekarang ni kita nak buktikan tentang kadaran. Kita nak tengok betul ke tak? Kalau kita jadikan ianya 2 kali ganda, adakah sudut dia sama? Okey, kalau kita lihat sudut PRQ adalah 30 cm. Sini kita tulis sebagai ini adalah 30. Bukan cm, 30 darjah. Okey. Sekarang menggunakan jangka sudut yang sama, kita nak ukur kita punya warna hijau. Okey, kalau kita ratakan, okey, sebab ini lebih kurang macam ni lah. Okey, kita lihat ini adalah 60 darjah. Jadi kita tulis di sini untuk sudut yang baru ini adalah 60 darjah. Okey. Apa yang kamu boleh lihat di sini? Makin besar kamu punya lengkok, sudut kamu pun akan menjadi lebih besar. Okey, contohnya kalau ini 5 cm, kita akan dapat 30 darjah. Kalau kita menggunakan 10 cm, kita akan dapat 60 darjah. Okey, jadi apa yang cikgu boleh terangkan kepada kamu di sini? Okey, setiap saiz sudut pada lilitan bulatan yang dicangkum oleh suatu lengkok adalah berkadaran. Maksudnya, kalau ini Y cm, okey, tadi kita lihat ini 5 cm. Satu lagi, kalau ianya lebih besar, kita ada 3Y, seperti tadi 10 cm, maknanya dia naik satu kali ganda. Dia besar satu kali ganda lah daripada yang asal. Okey, maka kita punya sudut pun akan bertukar, sama juga seperti berapa panjang lengkok kita tadi. Okey, cikgu harap kamu faham yang ini. Nanti kita akan cuba buat sedikit latihan. Adakah ada latihan juga sedikit? Yes. Kita ada dua contoh. Okey, raja di sebelah menunjukkan bulatan dengan panjang lengkok PR sama dengan QS. Okey, dia bagi tahu PR akan sama dengan QS. Okey, sekarang soalan minta kita tentukan nilai X, yang mana dia nak alasan bagi jawapan kamu. Okey, sekarang kita tahu PR ni dia menghasilkan sudut 40 darjah dan QS menghasilkan sudut X. Okey, tadi kita tahu kalau lengkok sama panjang, maka sudut yang terhasil pun sama besar. Okey, jadi kita boleh katakan nilai X adalah 40 darjah kerana sudut X dan sudut 40 darjah adalah berada pada lilitan bulatan dan panjang lengkok yang sama, iaitu PR sama dengan QS. Okey, ni dia nampak mudah sikit lah. Sekarang kita tengok kepada contoh ketiga. Okey, dia terus ada jawapan sana. Okey, berdasarkan raja di sebelah, tentukan nilai X. Okey, sekarang kita ada 1X. Okey, yang mana X ni adalah terhasil daripada QR yang mempunyai lengkok 6 cm dan kita ada lengkok 25 darjah, sudut 25 darjah terhasil daripada lengkok PQ berukuran 2 cm. Okay, kalau cikgu tulis di sini, okay, maknanya X akan terhasil bila kita ada lengkok 6 cm. Dan 25 akan terhasil apabila kita ada sudut 2 cm. Lengkok 2 cm. Okey, apa yang kamu boleh buat? Susun atur dia dalam bentuk pecahan seperti ini. Yang mana X dibahagikan dengan 25 darjah dan 6 dibahagikan dengan 2 cm. Okey, cikgu ulang semula. Mula-mula sekali, kita akan buat
satu persamaan yang mana X akan terhasil menggunakan lengkuk 6 cm dan 25 darjah akan terhasil menggunakan lengkuk 2 cm. Bila kita dah ada persamaan seperti ini, kita boleh buat satu persamaan yang bergabung, yang mana X bahagi 25 darjah akan sama dengan 6 bahagi dengan 2 darjah. Kemudian kita akan kira seperti biasa. 6 bahagi 2 kita dapat 3. Kemudian 25 dipindahkan ke sebelah, dia akan jadi darab. Maka X kita akan dapat 75 darjah. Harap semua dapat fahamlah untuk bahagian ini ya. Kita lihat contoh yang seterusnya. Nak bagi ekstra sikit lah. Sekarang kita diberi panjang lengkuk minor. Kita ada minor PS. Lengkuk minor maksudnya lengkuk yang paling kecil lah. Lengkuk minor ini adalah 2 kali panjang lengkuk QR. Maknanya kalau kita tulis, kita tulis PS sama dengan 2 QR. Sekarang soalan minta kita tentukan nilai X. Apa yang kamu boleh buat di sini? Pertama sekali, kita kena cari tahu sudut bagi PTS. Sebab kita tahu lengkuk PS tadi adalah 2 kali lengkuk QR. Jadi kita nak tahu berapa panjang PS tersebut sebelum kita tahu panjang QR. Ini PTS adalah segitiga sama kaki yang mana sudut TPS adalah sama dengan sudut TSP. Jadi kita akan ada 2 sudut yang sama. Untuk cari sudut pedalaman satu segitiga adalah 180. Kita tolakkan dengan sudut yang kita dah tahu. Maka kita akan dapat sudut PTS adalah 84. Termasuk X inilah. Kemudian kita dah tahu sudut ini akan jadi 2 kali ganda daripada sudut QR. Jadi untuk cari QR, kita lihat kepada persamaan yang cikgu buat tadi. Untuk mencari QR, sebenarnya kita perlukan PS bahagi kepada 2. Sebab ini tadi, sebab kita cuma nak QR. Untuk kamu kira, kalau kita lihat persamaan pada lengkuk, kita boleh gunakan persamaan lengkuk ini dengan kita punya sudut yang terhasil daripada cengkaman lilitan. Maka di sini kita akan dapat X kita adalah 42 darjah. Cikgu dah tunjukkan 3 contoh. Nanti kamu boleh, kita akan buat beberapa latihan lain lah. Sekarang ini untuk bahagian pertama. Sekarang kita beralih kepada bahagian kedua. Kalau terlalu laju, kamu boleh hentikan video dan pergi rehat sekejap. Kita lihat yang kedua. Apakah hubungan antara sudut pada pusat bulatan dengan sudut pada lilitan yang dicangkum oleh sesuatu lengkuk? Apa yang terjadi pada sudut? Satu sudut tu dia terhasil daripada kalau ianya menyentuh pada lilitan seperti kita dah lihat sebelum ni. Yang kedua, kita nak tengok apa jadi kalau sudut tersebut terhasil apabila ianya terhasil daripada jejari yang bertemu di pusat bulatan. Untuk ini, kita akan lihat contoh yang sama. Cikgu akan gunakan bulatan yang sama.
Okey, menggunakan bulatan yang sama. Apa yang kita nak buat sekarang? Cikgu akan gunakan satu lengkungan yang sama panjang. Okey, tadi kita dah ukur lengkungan yang pertama di bahagian bawah ini adalah 5 cm. Okey, tadi kita dah tahu lengkuk adalah, yang kita tandakan warna merah itu adalah 5 cm, betul? Okey, jadi kita dah tahu ini 5 cm, ini 5 cm. Kita kepala sekejap. Okey, ini adalah 5 cm. Okey, apa yang cikgu nak buat di sini? Sekarang kita akan ada satu lagi titik di bahagian atas, okey, pada lilitan yang sama, dan satu lagi bahagian pusat. Menggunakan dua warna yang berbeza. Okey, kita akan menghasilkan satu sudut. Seperti biasalah, satu sudut yang menyentuh pada lilitan. Dan satu lagi sudut yang menyentuh, sekarang kita guna warna hijau. Okey, menggunakan lengkuk yang sama, kita akan hasilkan satu lagi sudut. Okey, yang terhasil daripada ini adalah jejari sebenarnya kalau kita lukis yang warna hijau ni ya. Okey, jejari. Sekarang, kita punya lengkuk sama. Tadi kita tahu kalau lengkuk sama, maknanya sudut sini akan sama dengan sudut lain yang menyentuh pada lilitan juga kan. Tapi sekarang ni dia berbeza sikit. Kita ada satu, tapi dia tak sentuh lilitan. Dia cuma sentuh pada pusat bulatan. Okey, menggunakan sudut, jangka sudut juga, kita akan tentukan ini. Okey, kalau kamu masih tak tahu macam mana lagi nak gunakan jangka sudut, kamu boleh maklumkan pada cikgu. Nanti cikgu akan sediakan satu video untuk ajar kamu macam mana kamu nak gunakan jangka sudut. Okey, kita ada satu. Yang mana? Cikgu ambil yang paling besar dulu. Okay. Sudut bagi yang warna hijau ini adalah 60 darjah. Jadi, cikgu nak tulis kat sini. Ini dia adalah 60 darjah. Okey. Kemudian, kita ukur pula ini. Kosong balik. Sekarang kita nak ukur sudut bagi yang warna kuning pula. Okey, kalau kita ukur, okey, kita lihat di sini, sudut dia pun kita akan dapat 30 darjah. Okey, perasan tak? Sudut pada lilitan lebih kecil daripada sudut pada pusat. Jadi sebenarnya di sini kita boleh tahu kalau nilai di atas ni adalah X, okay, nilai pada lilitan adalah X, maka nilai pada sudut pada bulatan dia akan jadi 2X. Maknanya dia akan jadi 2 kali ganda besar daripada sudut yang dihasilkan dari, menyentuh pada lilitan. Tak kisahlah kamu punya sudut ni dia ada di sini kah, di kiri kah, di sini kah, ataupun di kanan kah. Okey, asalkan lengkuk dia, okey, cikgu ulang balik, lengkuk yang sama, okey, iaitu 5 cm. Okey, menggunakan lengkuk yang sama besar, okey, sudut pada lilitan akan jadi sudut pada pusat akan jadi 2 kali ganda daripada sudut lilitan. Okey, jadi kita lihat sini. Okey, tadi cikgu dah tunjukkan sudut pada lilitan akan jadi X dan sudut pada pusat akan jadi 2 kali ganda daripada X tersebut. Okey, asalkan ianya berasal daripada lengkuk yang sama besar. Dia ada 4 jenis lukisan lah yang kamu boleh dapatkan. Okey, ini adalah lengkuk yang sama besar. Satu naik ke atas, satu lagi turun ke bawah.
Okey. Rasanya cikgu ada sediakan. Okey. Sekarang kita ada satu contoh lah. Okey. Soalan kata minta kita tentukan nilai X dan nilai Y bagi setiap yang berikut. Kita try guna pen. Okey. Untuk X, okey, bagaimana kita nak cari X? Ianya berasal daripada lengkok yang sama, bukan? Okey, makanya X adalah kita sorry. Okey. Sudut pada O, okey, sudut pada pusat 80 darjah. Sepatutnya akan jadi 2 kali X. Okey, so ini adalah 2 kali ganda daripada X. Jadi untuk kita cari X, okey, untuk cari X, kita perlukan 80 darjah bahagi 2. Okey, sangat senang nak cari X sekarang ni. Sekarang kalau tak dapat bahagi 2 pun, kamu pergilah Instagram, stop dia. Okey, kita dapat X kita adalah 40 darjah. Okey, kemudian sekarang kita nak cari Y. Okey, bagaimana nak cari Y? Y ini pun terhasil daripada lengkok yang sama, tapi ianya pada lilitan. Okey, lengkok yang sama pada lilitan, maka Y akan sama dengan X, yang mana nilai dia adalah 40 darjah. Okey, harap kamu faham bagini. Kalau masih tak faham, kamu boleh hubungi cikgu nanti ya. Okey, sekarang kita lihat kepada P pula. Okey, kita akan lihat kepada lengkok yang cikgu colourkan ni lah. Okey, maka lengkok yang pertama akan menghasilkan satu sudut 35 darjah. Dan lengkok yang kedua di sepi ni, okey, ini dia akan menghasilkan X. Maka kita boleh tahulah X sebenarnya adalah 35 darjah. Okey, ini yang pertama. Kemudian nak cari Y. Y, cikgu padam sikit supaya kamu nampak. Okey, menggunakan lengkok yang sama. Y sebenarnya adalah 2 kali daripada X. Ataupun 2 kali daripada 35 darjah. Tak kisahlah nak ambil ni atau ini. Okey, boleh tulis dua-dua sekali macam ni. Kemudian kita akan dapat hasilnya adalah 70 darjah untuk Y. Okey, sebab Y adalah 2 kali ganda daripada X. Okey, maknanya kita kena jadikan X ni ada 2 kali. Sebab tu dia 2X ataupun 2 kali 35 darjah. Okey, sekarang kita lihat kepada C. Okey, untuk C. Sekarang kita lihat lengkok meja. Termiss pula. Okey, kita fokus kepada lengkok meja, iaitu lengkok paling besar. Bolehlah kamu fahamlah kan lukisan cikgu ni. Okey, menggunakan lengkok yang sama. Okey, kalau kita buat satu lukisan yang membentuk sudut Y. Okey, Y akan sama dengan Y, dia akan berkaitan dengan di sini. Sebab dia gunakan lengkok ni, dia nak kembali kepada titik tengah. Okey, harap faham apa yang cikgu nak sampaikan. Okey, maka cikgu boleh tentukan Y adalah 2Y, sebab Y adalah lilitan kan. Okey, apa-apa sudut yang ada pada lilitan, dia akan jadi 2 daripada bayang tengah. 2Y dia akan sama dengan X. Tapi macam mana kita nak cari Y dengan X ni? Okey, kita akan cari X dahulu. Kita tahu satu bulatan adalah sama dengan mempunyai sudut pendalaman 360 darjah. Maka untuk cari X, kita akan dapat X apabila kita gunakan 360 darjah. Sudut pendalaman daripada bulatan
ditolak dengan 140 darjah, iaitu sudut yang kita dah ada di sini. Okey, kamu kira-kira kamu akan dapat 220 darjah. Maka X kita adalah 220 darjah. Okey, sampai sini harap kamu faham. Kemudian macam mana kita nak cari Y? Okey, kita perlukan 2Y sama dengan 220 darjah. Tadi kita dah carikan. Sini. Okey, maka Y kita adalah 220 darjah dibahagikan dengan 2. Dapatlah 110 darjah. Okey, harap kamu faham bahagian ni. Kalau masih tak faham, sama ada kamu ulang semula video ataupun kamu hubungi cikgu ataupun kamu boleh Google sendiri, search sendiri di YouTube. Ada banyak penjelasan yang lebih terang untuk kamu faham lah. Okey. Dan kita masuk kepada bahagian terakhir untuk video hari ini, iaitu soalan ketiga yang kita perlu tentu sahkan. Okey. Sekarang kita nak tahu, adakah sudut-sudut pada pusat bulatan dia berkadaran dengan panjang lengkok yang dicangkum? Maksudnya, kalau panjang panjang pada lilitan berubah, adakah ianya berkadaran dengan panjang pada lilitan tu dia jadi 2 kali ganda lebih besar daripada biasa kan, daripada yang asal. Adakah ianya sama dengan sudut pada pusat bulatan? Okey, jadi kita sebelum ni kita dah tahu. Yang pertama sekali, sudut-sudut pada lilitan bulatan yang dicangkum oleh lengkok yang sama panjang adalah sama saiz. Okey, kita ada dua ni. Okey, kita ada PSQ akan sama dengan PRQ, PTQ. Okey, tak kisahlah kedudukan dia di mana, asalkan apabila lengkok dia sama panjang, okey, saiz sudut adalah sama, bukan? Okey, ini yang pertama sekali kita dah belajar. Kemudian, saiz sudut pada lilitan bulatan yang dicangkum oleh suatu lengkok adalah berkadaran dengan panjang lengkok tersebut. Apa maksud dia? Ada yang masih ingat? Okey, kalau kamu tak ingat, cikgu tunjukkan. Okey, kalau dia pada lilitan jadi X, pada bulatan jadi 2X. Okey. Dan untuk menentusahkan soalan ketiga kita tadi, kita boleh gabungkan kedua-dua konsep kita dah belajar yang cikgu tunjukkan di atas dan aplikasikan pada sudut pada pusat bulatan, yang mana secara generalnya, okay, bagi sudut-sudut pada pusat bulatan yang dicangkum oleh suatu lengkok, saiz sudut adalah sama jika panjang lengkok sama. Okay. Tadi kita lihat kepada lilitan yang awal sekali, yang ini. Cikgu bagi highlighter sikit, laser pointer. Okay. Yang gambar pertama ni, kita lihat ini adalah pada lilitan. Sekarang kita lihat pula pada bulatan. Okay, sama seperti yang pertama sekali. Kalau lengkok dia sama panjang, maka sudut dia pun akan jadi sama juga. Contoh ini adalah 2Y. Ini mula-mula sekali jadi Y. Kalau dia gandakan jadi 2Y, okay, sudut akan jadi 2X juga. Okay. Perubahan saiz sudut adalah berkadaran dengan perubahan panjang lengkok. Okey, kalau lengkok ni tambah lagi 3Y, maka sudut kita akan jadi 3X. Seperti itulah. Okey, adakah cikgu ada sediakan soalan? Okey, untuk latihan, cikgu akan kongsikan link untuk kuis. Okey, kamu boleh cuba buat latihan pada kuis tersebutlah. Dan sila siapkan kuis tersebut sebelum hari esok, sebab esok kita akan bincangkan sedikit tentang latihan kuis yang cikgu dah bagi ni lah, dan beberapa latihan lain jika kamu masih tak faham apa yang kamu dah belajar hari ini. Okey, jadi itu saja untuk hari ini. Selamat menjawab kuis dan itu sahaja latihan yang cikgu akan berikan pada kamu. Okey, kalau masih tak faham, kamu boleh hubungi cikgu bila-bila masa. Kalau cikgu rajin, cikgu reply lah. Okey, itu saja. Terima kasih.